Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamit taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladzi la yamut. Wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Alhamdulillah, kita dah sampai pada hadis yang ke-15 daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan insyaAllah kita akan baca bersama-sama syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Jordani yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Tadi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita dah bincangkanlah riwayat hidupnya sebelum ini. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat. Dan dalam syarah dinyatakan maksud hadis ni, Nabi kata, siapa yang ingin kesempurnaan iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat. Wa huwa yaumul qiyamah, yang dimaksudkan dengan hari akhirat ni ialah hari kiamat. Jadi siapa yang inginkan kesempurnaan keimanan dengan Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata perkara yang baik sahaja. Aw liyasmut, ataupun diam. Jadi maksudnya ialah hendaklah dia tadi berusaha meniru, melakukan perbuatan orang yang beriman yang sempurna pada keimanannya. Maksudnya bercakap dengan perkara yang baik ataupun diam. Ini ialah perbuatan al-kamilina fi imanihim, orang-orang yang telah sempurna dalam keimanan. Jadi kita diarah untuk melakukan perbuatan sama seperti mereka. Dan apabila kita bercakap, kita dituntut qaulil khair, percakapan yang baik. Jadi apakah percakapan yang baik tadi? Wa huwa ma fihi thawabun, perkara yang apabila kita bercakap, kita akan dikurniakan dengan ganjaran, seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, menasihatkan manusia dan seumpamanya. Dan kita disuruh asam tu diam, amma la khaira fihi, daripada perkara-perkara yang tiada kebaikan padanya. Dan perkara yang dituntut agar kita berdiam diri tadi merangkumi al-haram wal makruh, perkara haram tak boleh kita cakap, seperti mengumpat, menjadi batu api, mengutuk manusia, menghina manusia. Dan satu lagi perkara haram ialah bercakap, meriakkan diri sendiri, mencerita kelebihan kebanggaan diri sendiri, atau bercakap sombong, menghina manusia dan seumpamanya. Wal makruh, dan bercakap perkara-perkara makruh. Bal wa anil mubahi aidan, bahkan kita dituntut untuk tidak bercakap perkara-perkara yang harus juga. Sebab dia kata dalam ni, sebab perkara harus tiada kebaikan kepadanya. Sembang benda-benda tak ada faedah, sembang tentang kenderaan, sembang tentang rumah, kan, sembang tentang harta benda, tanah seumpamanya. Dan dia kata bahkan kebanyakan percakapan yang harus tadi, rubbama jarra ila makruh, kadang-kadang dia akan membawa kepada percakapan yang makruh ataupun haram. Dan sekiranya kita andaikan bercakap perkara harus tidak membawa kepada makruh ataupun kepada haram, maka perkara tersebut daya'un lil waqt, mensia-siakan waktu pada perkara yang tidak berfaedah. Jadi sekiranya digantikan dengan benda yang lain lebih baik.
Jadi dinyatakan bahawa manusia dalam syarah ni, manusia sama ada bercakap ataupun diam. Sekiranya dia tadi bercakap, sama ada dia bercakap dengan perkara yang baik, maka perkara tersebut ialah keuntungan bagi dirinya. Ataupun dia bercakap dengan kejahatan, maka perkara tersebut ialah kerugian. Jadi bercakap tadi tu sama ada untung ataupun rugi. Wa in sakata, sekiranya diam, sekiranya dia tadi diam daripada kejahatan, faribahun, maka untung juga. Wa imma an khairin fa khusran. Tapi sekiranya perkara baik yang sepatutnya dia cakapkan, nampak orang buat maksiat dia tak tegur, nampak orang salah ibadat dia tak tegur, nampak orang jahil dia tak ajar, konon-kononnya nak diam lah. Maka diam tersebut fa khusranun ialah kerugian juga. Jadi bercakap pun sama ada untung ataupun rugi, diam pun sama ada untung ataupun rugi juga. Jadi hendaklah kita tadi mempelajari bila perlu bercakap dan bila seseorang tadi perlu diam. Dan setengah ulama membahagikan percakapan manusia kepada 4 bahagian. Pertamanya kemudaratan semata-mata. Ini jangan bercakap lah. Wa naf'un mahdun, dan kemanfaatan semata-mata. Wa dararun wa manfaatun, ada mudarat dan ada kemanfaat. Wala darar wala manfaat, tiada kemudaratan dan tiada manfaat. Jadi dia kata kemudaratan semata-mata, wajib seseorang tadi diam, jangan bercakap langsung. Dan begitu juga perkara yang ada kemudaratan dan ada kemanfaatan. Ni benda-benda yang kita kena diam. Ataupun perkara yang tiada kemanfaatan dan tiada mudarat, fahuwa fudulun, maka dia ialah sia-sia. Dan seseorang yang sibuk dengan perkara yang tak ada manfaat, tak ada mudarat ni, tadhi'un lizaman, dia akan merugikan masanya. Itulah yang diistilahkan sebagai ainul khusran, sebenar-benar kerugian. Yang bila kita kata wal asri innal insana lafi khusrin, orang buat maksiat tu memang rugi sangat dah. Itu memang masuk neraka terus. Habis yang rugi ni, apa benda rugi ni? Rugi ni orang yang membazir masa. Membazir masa tidak menggunakan untuk ibadat, membazir masa dengan tidur banyak, membazir masa dengan kelalaian. Jadi fala yabqa illa al-qismul khamis. Dia kata ada bahagian yang keempat, an-naf'ul mahad, kemanfaatan 100%. Ini yang dia kata yang wajib cakap. Tapi walaupun dia kata wajib bercakap, dia kata kadang-kadang boleh membawa kepada dosa. Contohnya kita mengajar manusia, mengajar tak kira mengajar Quran ke, mengajar hadis ke, mengajar apa sekalipun, benda tu ialah tuntutan di dalam agama. Tapi dia kata qad yajurru ma fihi ism. Boleh juga kadang-kadang benda yang kemanfaatan, kita bercakap benda-benda bermanfaat kepada manusia ni pun boleh membawa kepada dosa sekiranya ada perkara riak dan ujub. Maksudnya bercakap dengan nak menunjukkan ilmunya, atau bercakap dengan megah, ni aku seorang je tahu, ni orang lain tak tahu. Fa yang baghi tafattunu lizalika, maka hendaklah kita tadi berhati-hati dan merenung perkara yang keempat tadi tu. Perkara yang kita mesti cakap ni, tapi kena berhati-hati. Kalau dah rasa bercakap tu dah lebih, maka kena diam. Bercakap tadi dah rasa ada megah, maka kita kena diam. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidakkah kamu ingin aku mengkhabarkan kepada aku 2 perkara yang amat ringan, yang kamu tidak akan bertemu dengan Allah dengan ibadat yang seagung-agung seperti kedua-duanya. Apakah 2 ibadat tersebut? Senang je. As-sam tu diam, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dan dikatakan kepada Luqman al-Hakim berkata kepada anak lelakinya, sekiranya bercakap tu daripada perak, maka sesungguhnya diam tadi daripada emas. Jadi maknanya seperti mana disyarahkan oleh Syekh Abdullah Ibn Mubarak, dia kata sekiranya bercakap pada mentaati Allah dihukumkan daripada perak, nilainya seperti perak, nescaya diam daripada maksiat, maka dia tadi seperti emas. Maksudnya bercakap pada ketaatan ni mungkin kita senang nak buat, kan, nak baca Quran, tapi nak diam daripada maksiat tadi tu, diam daripada kutuk orang tadi, diam daripada bercakap sombong tadi, diam daripada membegah diri tu, itu yang lebih susahnya. Jadi dia kata yang itu kalau boleh diam tu, nilainya sama seperti emas. Dari Imam Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu dia berkata, ahsanun nasi li nafsihi amlakuhum li lisanihi. Orang yang paling berbuat baik pada diri sendiri,
Maksudnya kita kata aku ni kena jaga diri aku. Aku kena menjaga kesihatan diri. Aku kena diamanahkan untuk menjaga diri. Jadi kita pun makan makanan berkhasiat, tidur awal, kan, apa lagi, buat senaman. Dan memanglah itu satu cara untuk kita tadi berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tapi Imam Zunnun al-Misri berkata, orang yang sebenar-benarnya menjaga dirinya, jasad dia tadi, jasmani rohaninya, ialah orang yang paling menjaga lidahnya. Ini yang kita faham daripada perkataan peribahasa Melayu. Dia kata kerana mulut, badan binasa. Ya. Jadi benda tu memang betul pun. Maksudnya bila kita bercakap dengan perkara sia-sia, kita akan memenatkan jasmani kita. Kalau kita bercakap dengan maksiat, terbakar terus. Faham tak? Terbakar saraf-saraf dalam badan semua habis rosak. Kalau bercakap mengumpat kekasih-kekasih Allah, terus bala turun daripada langit, tenggelam apa. Akan datang penyakit yang berbagai-bagai. Sebagaimana satu manusia semasa di Syria dulu, dia selalu mengutuk majlis-majlis zikir. Selalu mengutuk syekh-syekh tarekat. Maka dia ditimpa waliyahzubillah dengan penyakit barah yang paling pelik sekali, yang tak pernah berlaku pada manusia dan tak ada ubat. Memang tak ada ubat kan. Maka akhir sekali dia jumpa dengan semua orang, macam mana nak ubat ni? Maka dia beritahu kepadanya, kamu kena pergi minta maaf balik kepada syekh-syekh yang kamu kutuk dan minta air daripada diorang. Minta air diorang jampi supaya kamu sembuh. Jadi apabila dia dah bertaubat, kan dia jumpa balik syekh tadi dan minta maaf, maka serta-merta penyakitnya hilang. Jadi penyakit zahir, barah tadi tu, barah apa tak tahulah. Jadi penyakit zahir yang berlaku pada diri kita disebabkan oleh dosa lidah kita sendiri. Dosa lidah yang kita buat, maka menyebabkan Allah Ta'ala balas. Dengan yang menanggung balasan kejahatan lidah tadi, badan kita lah. Jadi itulah kita minta lindung. Jadi orang Melayu tadi dia dah padatkan maklumat tu daripada kalam-kalam ulama, hadis apa segala ni. Dia buat satu peribahasa kan, kerana mulut, badan seseorang binasa. Jadi kena berhati-hatilah mulut tadi apabila nak bercakap. Dan Imam Zunnun al-Misri juga berkata, pada satu ketika aku berjalan di pendalaman Syam, tiba-tiba aku melihat satu taman hijau lah. Maksudnya dia ada satu kebun yang berwarna hijau yang amat cantik, dan di tengah-tengahnya ada seorang pemuda sedang berdiri semayang di bawah pokok apple. Maka aku pun pergi kepada pemuda tersebut dan aku memberi salam kepada pemuda tadi. Jadi pemuda tu tak jawab salam pun. Aku bagi salam kali kedua. Maka dia tadi semayang cepat-cepat. Kemudian dia tulis dengan jarinya di atas tanah. Dia tulis dekat atas tanah tadi, dia kata, lidahku dihalang daripada bercakap. Maksudnya dia tak bercakap lah. Sebab dia kata percakapan tadi akan membawa bala dan akan membawa kerosakan-kerosakan kepada diriku. Dia tulis tu dalam bentuk syair. Dia tulis bagi tahu kepada Syekh Zunnun al-Misri tadi. Jadi dia tulis juga kat situ, sekiranya kamu nak bercakap juga, dia seolah-olah menasihat kepada Syekh Zunnun tadi. Dia kata sekiranya kamu nak bercakap juga, fakun li rabbika zakiran. Jadilah kamu orang yang berzikir mengingati Allah. Sebutlah astagfirullah, subhanallah. Wala tansahu, jangan kamu lupakan Allah. Dan pujilah Allah dalam semua keadaan. Jadi apabila pemuda tadi tulis macam tu, Imam Zunnun al-Misri berkata, fawakaitu tawilan. Aku pun menangis. Lama aku menangis sebab dia, orang pemuda tadi bagi nasihat dekat dia. Lepas tu aku pun tulis juga dengan jariku di bumi tadi. Dia kata, jadi apabila dia jawab tadi, dia kata, sememangnya lah tulisan tadi ialah pegangannya sepatutnya aku buat. Dan dia kata, jangan sekali-kali kamu menulis dengan dua tapak tanganmu perkara yang akan menyebabkan kamu tidak gembira pada hari akhirat apabila kamu melihatnya. Maksudnya, Zunnun al-Misri, dia nak ajar pada orang tu pula. Maksudnya, orang tu ajar, jangan bercakap, melainkan berzikir. Habis kalau tak bercakap, nak buat apa? Tulislah. Dia hari ni, kita sekarang ni mungkin banyak orang diam. Kan? Duduk tiba-tiba ramai-ramai, senyap je. Sebab apa senyap? Sebab tengah menulis. Tulis telefon. Jadi, Zunnun al-Misri nak ajar, dia kata, kamu jangan sangka, bila kita diam dengan lidah, tulis dengan tangan, maknanya selesai masalah. Sebab dia kata, Zunnun al-Misri bagi tahu, dia kata jangan sekali-kali kamu tulis
dengan tapak tangan kamu perkara yang akan menyebabkan kamu tadi kecewa di akhirat apabila kamu melihat tulisan tu balik semula. Maksudnya bercakap kita tahu kan, dengar kita boleh dengar, oh ini percakapan yang jahat, namanya mengumpat. Tapi kita tak sedar mengumpat ataupun sombong ataupun riak ataupun megah tadi dia berlaku juga dalam bentuk tulisan. Maksudnya Zunnun al-Misri tadi dia lebih dalam dan dia ajar pula kepada orang yang tengah ibadat tadi. Maka apabila dia tulis macam tu, fasahha syabu sayhatan, maka pemuda tadi terus menjerit, meninggal dunia serta-merta. Maksudnya dia tak boleh nak tahan. Maksudnya nasihat yang turun tadi daripada Imam Zunnun al-Misri tadi. Maka dia kata, jadi Syekh tadi kata, aku pun pergilah mandi kan. Dan aku pun kafan kan. Tiba-tiba ada suara berkata, tinggalkan dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada pemuda tersebut bahawa tiada siapa pun yang boleh menguruskan jenazahnya melainkan malaikat saja. Maka Imam Zunnun berkata, maka aku pun pergi ke pokok tadi. Aku pun sembahyang 2 rakaat. Apabila aku datang semula ke tempat pemuda tadi yang meninggal dunia tadi, maka aku tidak menjumpa lagi pemuda tersebut selepas itu. Itu riwayat daripada Imam Zunnun al-Misri. Dia mengajarkan kepada kita bahawa bukan semata-mata percakapan memberi mudarat, bahkan tulisan pun sama juga. Sebab berapa ramai manusia yang tersesat ataupun terpesong akidahnya dengan sebab penulisan. Orang tulis artikel macam-macam menyebabkan orang baca terpesong akidahnya. Waqila, dan setengah ulama berkata, inna adna naf'in som as-salamah. Minimum kemanfaatan apabila seseorang diam ialah as-salamah tu terselamat daripada bala bencana. Yang kedua pula, wa adna dararin nutqi an-nadamatu. Minimum kemudaratan bercakap ni, minimumnya kalau tak kena bala lah, waliyazbillah, minimumnya lah an-nadamatu, menyesal sebab membuang masa. Dan menyesal tu banyaknya berlaku kat akhirat dia lah, di dunia pun berlaku juga. Jadi Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sekiranya manusia bermegah sebab pandai bercakap, pandai berkhutbah, pandai berpidato, pandai bagi ucapan, faftakhir anta bi husni samtik, maka hendaklah kamu bermegah dengan kamu tadi pandai diam kan. Biarlah orang nak bercakap banyak, biar kita diam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, man somata naja, siapa yang diam, nescaya orang tersebut terselamat. Dan Imam Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu dia berkata, as-samtu amanun min tahrifil lafaz. Diam tadi ialah keselamatan daripada kesilapan dalam mengeluarkan lafaz-lafaz. Dan keselamatan daripada tersesat bercakap, dia kata. Dan keselamatan daripada cakap yang sia-sia. Dan diam tadi tak akan menambahkan kegerunan kepada tuannya. Maksudnya akan menambahkan rasa haibah. Orang tengok tadi gerun kepada orang yang tidak bercakap banyak. Dan dikatakan kepada sebahagian, orang tanyalah kepada sebahagian ulama' tadi, tolonglah wasiatkan kepada aku. Tolong nasihatkan aku. Jadi orang yang menasihat tadi kata, sekiranya kamu kendaki, aku akan bagi kepada kamu ni satu nasihat. Ilmu segala ulama' di dunia. Dan aku akan bagi kepada kamu kata hikmat semua ahli hikmat di dunia. Dan aku akan bagikan kepada kamu segala petua ahli-ahli perubatan di dunia pada 3 kalimat saja. Maksud 3 kalimat je lah kita kena hafal. Ilmu tertinggi, hikmat tertinggi, dan perubatan yang tertinggi sekali. Adapun ilmu segala ulama, fa iza su'ilta amma la ta'lam faqul la a'lam. Sekiranya kamu ditanya dengan perkara yang kamu tak tahu, kamu katalah la a'lam. Inilah ilmu tertinggi, tak tahu. So, bila kita mengaku jahil, mengaku bodoh, baru Allah Ta'ala boleh ajar. Bukan tak tahu tu, lepas tu seronok tak tahu. Dia kata tak tahu tu, maksud kita mengaku kita jahil, lepas tu pergilah baca buku ke, ataupun jumpa, minta petunjuk daripada Allah Ta'ala ke, semayang ke, ataupun seumpamanya. Itu ilmu tertinggi, mengaku jahil dulu. Yang kedua, adapun hikamul hukama, hikmat yang tertinggi sekali. Fa idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum. Sehingga kamu duduk bersama-sama dengan kaum, maka kamu jadilah manusia yang paling diam sekali. Kalau orang terpekik apa, kita diam je. Itu hikmat tertinggi. Jadi sabda Nabi Muhammad, hadis yang sedang kita baca ni, dialah salah satu hikmat tergolong dalam kata-kata hikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalau kita diam tadi bagus, dia kata, fa in asabu kunta min jumlatihim. Sekiranya mereka tadi bercakap benda yang betul,
bercakap benda-benda yang berfaedah, kamu dapat pahala tadi. Maksud kamu dapat faedah tadi. Wa in akhtau, sekiranya mereka tadi salah cakap, kan? Salim min khata'ihim, kamu terselamat daripada kesilapan. Sebab kamu tak menyokong, kamu tak bersama-sama dia orang tadi. Ada pun perubatan, hikmat perubatan bagi semua ahli perubatan. Fa iza akalta ta'aman, apabila kamu makan, fala taqum illa wa nafsuka tashtahi. Jangan sekali-kali kamu bangun melainkan nafsu kamu ataupun diri kamu masih nak makan lagi. Maknanya selagi kita tengah ada keinginan makan tu, berhenti. Kalau dah tak lalu makan baru nak berhenti, itu memang tanda penyakit nak datang. Waliyahzubillah. Jadi dia kata kalau kita berhenti sebelum kenyang, istilah dia tu, la yanzilu bihi ghairu maradil maut. Tidak akan menimpanya melainkan sakit nak mati je. Maksudnya bila nak meninggal dunia, Allah telah hantarlah, contohnya demam, seminggu matilah. Ataupun apabila nak meninggal dunia, kan Allah telah hantar apa saja penyakit untuk memang mematikan orang tersebut. Itu 3 kata hikmah lah yang diajarkan kepada kita. Dan Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu dia berkata, siapa yang banyak bercakap, banyak salahnya. Siapa yang banyak hartanya, banyak pula dosanya. Siapa yang jahat akhlaknya, dia mengazabkan dirinya sendiri. Dan setengah daripada wasiat ulama-ulama yang agung, jauhilah kamu daripada banyak bercakap. Kerana banyak bercakap tadi akan menzahirkan aib-aib kamu yang tersembunyi. Dan dia akan menyebabkan musuh-musuh kamu tadi marah kepada kamu. Asalnya maknanya musuh tadi tak nak lawan kita pun, tapi sebab kita pandai sangat bercakap, menyebabkan musuh kita tadi mula menyerang. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya dijadikan kepada kamu lidah ada 1 dan telinga tidak ada 2, supaya kamu tadi mendengar lebih daripada benda yang kamu bercakap. Dan Imam Asma'i berkata, telah diriwayatkan kepadaku, sebenarnya seorang lelaki menasihatkan kepada seorang lain. Dia kata, sekiranya kamu sebut satu kalimat saja, kalau kamu menyebut satu kalimat semata-mata, kita nasihat kepada orang, kita kata istighfar lah. La tusmi'anna 10. Kamu akan menyebabkan 10 orang dapat mendengar, 10 orang dapat manfaat daripada satu kalimat saja kamu sebut. Walakinnaka law qulta 10, tapi kalau kamu bercakap banyak, dia kata, lam tusmi' wahidatun, satu kalimat pun orang tak boleh pakai. Itu faedah apabila kita tadi diam dan kurang bercakap. Dan diriwayatkan daripada Zainal Abidin, cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, satu ketika dia keluar daripada masjid dan datang seorang manusia lalu memaki hamunnya. Jadi apabila ada manusia datang memaki hamun Zainal Abidin, maka dia punya pengikut-pengikutnya, hamba-hamba abdinya datang nak serang orang tadi. Maka Zainal Abidin kata, tak apa-apa, biarkan dia. Lepas tu dia tanya, lepas tu dia pergi kepada orang yang kutuk dia. Dia kata apa? Dia kata, aib aku yang kamu masih belum tahu lebih banyak daripada apa yang kamu kutuk dia. Boleh faham tak? Jadi dia kata, tak apa-apa, kamu kutuk tu baru 1/100 daripada kejahatan aku. Kutuk banyak-banyak kita apa, dia kata. Lepas tu dia kata pula, disebabkan kamu tadi memberitahu kepada aku kejahatan diri aku, alaka hajatun tu'inuka alaiha, kamu ada apa-apa hajat tak? Aku boleh tolong untuk tunaikan hajat tadi. Maksudnya kan banyak bantuan ke apa ke segala ke. Jadi apabila dia berakhlak sedemikian, maka orang yang mengutuk dia tadi malu. Jadi Imam Zainal Abidin, dia ambil dia punya baju dia, jubah dia, bagi kepada orang tersebut. Dan dia bagi kepada orang tadi lebih kurang dalam 1000 dirham. Maka orang tu berkata, selepas dia diberikan kurniaan tadi, maka dia berkata, Ashhadu annaka min auladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku bersaksi kamu sememangnya lah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab Hilyatul Awliya dinyatakan, tak sepatut seseorang tadi mengeluarkan percakapannya melainkan yang dia perlu saja. Sebagaimana seseorang tadi tidak membelanjakan hartanya melainkan yang dia perlu sahaja. Maksudnya dia ajar kepada kita, membazir harta kita takut. Faham tak? Oh, baling duit ke, bakar duit ke, gila orang ni kita kata. Tapi kalau membazir cakap, kan, membazirkan perkataan, membazirkan bercakap, itu tak ada siapa pula marah.
Tak ada siapa pula rasa rugi. Itu yang dia nak ajar kepada kita. Kiasannya sama. Kenapa pula kalau membakar duit kita marah? Kan kita rasa membazir. Tapi kalau bercakap banyak-banyak bersembang, kita tak rasa pula perkara tersebut membazir. Dan dinyatakan juga dalam kitab Hilyatul Awliya, kalaulah kamu tadi membeli buku catatan kepada malaikat kiri kanan kamu, kita bercakap banyak, malaikat kena tulis. Nanti nak lapor depan Tuhan, kalau kamu yang tolong belikan buku tadi, la'amsaktum an katsirin minal kalam, nescaya kamu tidak akan menahan diri kamu daripada banyak bercakap. Banyak percakapan kamu ketika kamu berhenti sebab membazir, sebab nak kena beli buku tu mahal. Sehingga ulama berkata, kenapa kamu tadi sentiasa diam? Maka dia jawab, dia kata, sebab aku tak pernah menyesal pun kalau aku diam. Tapi aku dah menyesal banyak kali sebab bercakap ni. Bercakap, mengutuk sana, salah cakap, menghina orang ataupun tersalah. Itu dia kata, aku menyesal banyak kali, dia kata. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia berkata, jangan sekali-kali kamu memperbanyakkan bercakap. Nescaya kamu akan merosakkan kehormatan diri kamu sendiri. Dan Imam Ali dalam wasiat kepada anaknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dia kata, wahai anakku, jagalah lidah kamu. Sesungguhnya manusia tadi binasa disebabkan oleh percakapannya. Maka sebagai penutupnya, kan, maka penulis syarah berkata, sepatutlah bagi manusia mengurangkan percakapannya semaksimum kemampuannya, lebih-lebih lagi pada perkara yang dilarang seseorang bercakap dengannya. Bila dia dilarang tu? Seperti selepas solat isyak. Apa kita dah habis sembahyang isyak, maka bersembang-bersembang, main telefon apa segala ni, dia kata dilarang, makruh, dia kata yukrahu. Perkara tersebut dimakruhkan sekiranya tak ada berkaitan dengan kemanfaatan agama. Apa dia kemanfaatan agama tadi? Seperti mengajarkan ilmu syarak, itu boleh selepas isyak, ataupun membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun amal ma'ruf nahi munkar, ataupun mendamaikan antara manusia-manusia yang bertelingkah, ataupun bercakap perkara yang hak di sisi sultan, pemerintah seumpamanya, ataupun bercakap dengan isterinya sendiri, ataupun dengan tetamu, bermesra lah maksudnya, bersembang tadi dengan tetamu ataupun isteri, ataupun ada kemaslahatan dunia, kan, seperti dia kata kepada orang bangun, berdiri, ambil dan seumpamanya. Dan ini antara panduan kepada kita lah. Maksud siang kita dah bercakap banyak, maksud kita dah kerja, jumpa manusia di luar, beli, kedai sebagainya, dan cubalah ambil lah satu masa malam tadi untuk diam. Dan sebahagian daripada wasiat ulama-ulama arif billah, dia kata, tinggalkanlah percakapan melainkan pada perkara yang penting saja. Meninggalkan dunia melainkan kepada perkara yang penting saja. Dan tinggalkanlah bergaul dengan manusia melainkan yang kamu tak boleh elak daripadanya. Kemudian sambung kepada bahagian kedua daripada hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wallahu ta'ala alam. Dan insyaAllah sekiranya Allah izin, kita sambunglah pada pengajian yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.